Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri? Saya Hanina. Saya Hanina, umur 30 tahun. Dari Melaka. Melaka, okey. Tadi Hanina datang sini, siapa yang bawa ke Hanina drive sendiri? Saya drive sendiri. Oh, okey. Macam mana Hanina boleh tahu tentang pusat kaunseling ni? Saya Google. Saya cari Google lah. Google, okey. Dah makan dah? Dah. Dah makan, Ya. okey. Alhamdulillah. Makan apa tadi? Saya makan nasi goreng. Nasi goreng, okey. Macam mana dengan hari Nina hari ni? Maksudnya perjalanan ke sini, macam mana Nina punya perasaan, macam mana Nina punya emotion pada hari ni? Sepanjang saya drive tadi, saya masih fikir ni lah masalah yang saya nak cuba selesaikan. Masalah apa yang Nina hadapi sekarang ni? Kalau sekarang ni saya rasa banyak bebanan daripada segi kerja, keluarga, dengan sebagai seorang student juga. I see. Nina kerja sebagai apa ya? Saya guru tadika. Guru tadika. Dah lama ke kerja sebagai seorang guru tadika? Lama. Saya tahun ni saya tahun ke-7 jadi tahun ke-7. Okey. Lama tu. Selama 7 tahun ni apa pencapaian Nina sebagai seorang guru tadika di tempat Nina bekerja sekarang? Pencapaian. Okey. Kalau setiap tahun tu pencapaian yang saya rasa boleh dikira as achievement, dapat tengok anak didik kita graduate dengan baik lah. Dia orang ready untuk masuk ke darjah 1. Jadi apa perasaan Nina bila tengok kejayaan-kejayaan anak-anak murid Nina tu? Saya rasa happy dan nak buat banyak lagi lah. Macam mana dengan rakan-rakan kerja, rakan sekeliling di tempat kerja? Sebenarnya tahun ni tahun pertama saya jadi manager. Selepas 6 tahun jadi guru, saya berpeluang untuk menjadi manager dekat sekolah saya tu. Setakat ni alhamdulillah guru-guru lain bagi kerjasama yang baik lah. Alhamdulillah. Berapa orang guru-guru yang Nina jaga sekarang? Sekarang di bawah saya ada 7 orang. 7 orang. Jadi apa perasaannya sebelum ni bertugas sebagai guru dan sekarang ni bertugas sebagai seorang manager yang menjaga 7 orang staff dalam waktu yang sama? Macam mana transition perasaan tu daripada sebagai seorang guru dan kepada seorang pengurus sekarang ni? Pada awal-awal selama dah 6 bulan ni, pada awal-awal ni saya rasa sedih juga sebab dah tak boleh mengajar. Masih rasa concern dengan anak-anak didik yang macam diorang tak pandai membaca lagi, rasa nak ajar tapi memang tak sempat. Tak sempat untuk buat untuk mengajar diorang. Jadi sebab kerja manager tu dah occupied seharian punya masa. Tapi okey lah, saya boleh manage untuk setiap kerja yang kena buat tu dapat siap on time lah. Jadi kekuatan Nina di sini, walau macam mana besar pun tugas yang diberikan Nina, tapi Nina boleh selesaikan tugasan tu, cuma perlukan masa dan perlukan ruang lah kalau ikutkan. Betul. Kalau ikutkan baru lagi lah, sangat baru lagi saya jadi manager tu. Jadi manager dan waktu yang sama Nina belajar seorang student, dan juga seorang ibu, seorang isteri. Jadi saya kira memang banyak juga yang Nina nak kena fokus dan
delegate. Setiap tugas tu perlu delegate. Macam mana Nina buat sekarang ni? Macam mana Nina hadapi 4 tanggungjawab ni sebagai seseorang yang ada 4 tanggungjawab kepada 4 cabang. Macam mana Nina bahagikan masa tu? Okey, yang sekarang ni yang saya cuba untuk buat ialah pagi-pagi tu siap-siapkan anak-anak untuk sekolah, lepas tu pergi kerja. Dan satu lagi cabaran saya ialah anak saya pun bersekolah di tempat yang sama. Jadi ada gangguan juga. Kadang-kadang ada masa dia orang cranky tu nak ibu. Jadi terganggu juga waktu kerja tu. Jadi memang kerja waktu paling optimum yang saya boleh buat kerja ialah waktu rehat. Tengah hari tu lah waktu budak-budak tengah nap. Jadi bila petang layan anak-anak juga kat rumah, masak apa semua. Lepas tu plannya malam saya nak anak-anak dah tidur nak tengok buat assignment apa yang saya kena buat untuk minggu tu. Tapi selalunya takkan sempat takkan tercapai lah plan. Tak sempat. Faham. Okey. Macam mana dengan penglibatan suami Nina dalam hal ni? Untuk sem lepas okey sebab dia balik petang lah macam biasa. Tapi waktu sekarang ni dia ada projek yang membuatkan dia kena balik malam. Setiap hari pagi nasib baik pagi dia ada untuk tolong siapkan anak-anak. Malam dia tak ada, dia akan balik pukul 1-2 pagi. Setiap hari, Sabtu Ahad pun kerja juga. Jadi 2 minggu lepas tu sangat overwhelmed sangatlah. Saya rasa lagi pula anak saya kena HFMD dua-dua. 2 minggu kat rumah, 2 minggu work from home, jaga anak seseorang kat rumah. Memang tak sempat nak tengok saya langsung. Faham. Jadi ada tak rakan-rakan yang ataupun kenalan di sekeliling Nina untuk membantu atau yang dekat dan rapat lah di kawasan Nina buat masa ni? Buat masa ni tak ada sebab saya tinggal kat Melaka tu. Maksudnya support system lain tu tak ada. Mak saya dekat Bangi, mak mertua saya dekat Seremban. Waktu weekend pun tak dapat juga nak balik untuk dapatkan support system sebab Sabtu ada kelas sepanjang hari. Jadi nak travel ke Seremban atau Bangi tu macam tak berbaloi lah. Dengan nak angkut barang, angkat barang apa semua. Memang duduk kat rumah je lah. Malam je husband saya ada. Itu pun malam anak-anak dah tidur, dia cuma tolong saya dari kemas rumah apa semua tu. Faham. Jadi husband adalah turun padang tolong kemas rumah adalah. Cuma kadang-kadang dia terlampau busy sebab dia pun dia seorang manager juga. Dia tugas dia lagi berat lah. Yelah, bila namanya pengurus kena menguruskan segala-galanya. Betul. Okey, jadi apa yang Nina rasa boleh bantu masalah Nina, masalah ni boleh kira macam masalah lah juga kan. Masalah kita nak delegate kerja, delegate waktu untuk bahagikan tanggungjawab Nina sebagai seorang pengurus, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pelajar. Macam mana nak delegatekan masa Nina tu seharian. Pernah tak Nina terfikir untuk adakan macam jadual ke, supaya Nina ada guideline yang Nina boleh follow setiap hari? Pernah terfikir tak untuk buat macam tu? Ada, tapi selalunya saya tak dapat follow waktu tu pack sangat. Seharian tu kan. Saya belum berjaya untuk follow jadual yang saya buat tu lah. Faham. Berapa selalunya kalau Nina buat jadual susah atau senang? Maksudnya timing dia tu macam mana Nina bahagikan? Boleh ceritakan sikit? Okey, selalunya yang balik dari sekolah petang tu saya akan sampai rumah dalam pukul 6. Selalunya terus
terus masuk dapur, masak ready untuk dinner. Lepas tu uruskan anak-anak mandi, mandi untuk ready untuk malam. Lepas maghrib, solat maghrib apa semua, dinner, settle dinner dalam pukul 8. Lepas solat isyak tu selalunya saya akan cuba untuk occupied dengan anak-anak supaya dia orang tidur awal. Tapi selalunya tak percaya. Waktu tu lah saya dalam jadual saya anak-anak tidur dalam pukul 10.30. Tapi selalunya drag sampai 11.30 baru orang tidur, dan waktu tu pun saya dah penat sangat dah. nak buat assignment, tengok laptop apa semua, memang tak larat lah sebab nak ready untuk esok nak kemas beg dia orang beg sekolah lagi apa semua, breakfast apa semua. Betul. Jadi sebab itulah saya kesini untuk itulah saya mungkin tidak boleh bantu Nina untuk turun berganding bahu bersama tu, mungkin tidak. Tapi mungkin kita boleh discusskan solution, macam mana Nina nak delegate masa dalam kerja tu. Mungkin Nina boleh bercakap dengan majikan, waktu bekerja Nina tu mungkin Nina nak curi sikit masa dalam 1-2 jam untuk settlekan hal pembelajaran Nina. Saya rasa boleh dibincangkan sebab Nina masih di situ. Saya rasa tak ada majikan yang tidak boleh give and take dengan kita. Why not you should try to do that. Mana tahu kita bertanya tu dan kita boleh dapat solusi juga daripada majikan. Sebab kita boleh, sepatutnya kita boleh gunakan komuniti di sekeliling kita. Macam Nina kata, memang jiran-jiran kenalan semua tak ada yang dekat-dekat. Jadi tak ada orang yang boleh bantu Nina sekejap untuk jaga anak. So nak away daripada anak tu adalah waktu bekerja sahaja. Walaupun Nina kata memang anak di sekolah di situ, tapi usually ada cikgu di sekolah. Dan cikgu pun boleh jaga anak Nina on that time. So that is the only time yang sebenarnya Nina boleh fokus to yourself, hanya untuk diri Nina. Jadi why not try to discuss that with your dengan majikan. Mana tahu Nina boleh dapat solusi daripada macam tu. Okay. Betul, saya akan cuba. Saya rasa tak ada masalah yang tak ada penyelesaian. And dengan kita berkomunikasi macam ni, InsyaAllah kita boleh dapat penyelesaiannya. That's why kita kena gunakan komuniti sekeliling kita, which is your majikan, ada cikgu, staff you yang boleh tolong. So gunakan komuniti ni, share dengan diorang masalah kita, supaya kita tak terbeban seorang, kita tak terseksa seorang-seorang. Husband membantu tapi dia pun tak boleh nak bantu 100%. Jadi masa sekarang ni dia tak dapat. Betul. Sebab tu you kena gunakan segala sources yang you ada. Okay. So saya rasa itu je untuk sesi hari ini. Update saya selepas sesi ni, apa yang Nina nak buat. Saya nak tengok Nina punya progress. Maksudnya Nina kena back to me, kembali pada saya, and then update apa yang Nina dah buat selepas sesi ni, apa yang Nina dah achieve selepas kita punya sesi hari ni. Daripada situ InsyaAllah kita boleh tengok progress dan kita boleh discuss apa yang patut lagi. Kalau ada masalah yang perlu settle lagi, kita boleh see and bincang balik apa lagi solusi yang kita boleh buat. Okay, baik. Okay. Hati-hati balik ke rumah. Harap kita jumpa lagi, InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum.